Okey, kita bagi masa untuk lain masing-masing keluarkan handphone lagi. Pakatan! 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 Reformasi! 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 Kita dipersilakan Abang Mat Sabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Suara dah habis. Semua pimpinan. Malam ni Sani ada, Ganapati Rao, Idham, ni orang Najwan, KSU Kementerian Pertahanan dulu, Datuk Helmi. Sama pada malam ini. Yang Muhammad Joria, isteriku. Dan semua yang hadir pada malam ini. Hadirin sekalian, kita rasa nervous nak hadapi pilihan raya yang ke-15. Pakatan Harapan kalah teruk di Sabah, kalah teruk di Sarawak, paling teruk sekali kalah di Melaka, diikuti dengan kita menerap rebah di Johor. Ramai menganggap masa depan Pakatan Harapan sudah tidak ada. Kenapa? Rakyat sudah meluat dengan orang politik. Rakyat benci dengan orang politik. Anak muda tak percaya lagi pada orang politik. Mereka berkorban bekerja memilih kerajaan baru 2018, tiba-tiba di tengah jalan kecundang. Ajak keluar mengundi lagi sekali. Kami tak mau. Mereka tak percaya pada orang politik lagi. Kita kecundang 22 bulan di atas isu Melayu Islam. Melayu Islam. Sebab dalam kerajaan itu ada DAP. Saya ditemui oleh Mayudi Yassin. Kita kena bentuk kerajaan Melayu. Bersama dengan DAP, kita akan kalah pilihan akan datang. Kalau saya sayang kepada menteri, saya ikut Mayudi Yassin, maka saya jadi menteri sampai 10 hari bulan yang lalu. Saya memilih, dan rakan-rakan kita memilih, setia dengan perjuangan, setia dengan Pakatan Harapan. Siapa tak sayang hilang jawatan menteri, oi. Rider hari-hari brum. 8 orang pengawal keselamatan. Baju kita, kasut kita, beg kita sampai rumah diangkat, kasut dilap, makan dimasak lengkap seperti raja. Tiba-tiba kita sanggup tinggalkan itu semua karena berpegang kepada prinsip. Hadirin sekalian, kemudian kita terus berusaha sampailah kepada peringkat mereka, beberapa orang UMNO, 15 orang ahli parlimen, tanda tangan menyokong Anwar supaya Anwar dapat jadi Perdana Menteri. Mahyudin letak jawatan sebab hilang sokongan. Bila Mahyudin letak, UMNO ni patah balik, pergi belah sana. Maka tak jadi Anwar jadi Perdana Menteri. Naik Maes Sabri. Kita didatangi oleh pemimpin-pemimpin UMNO.
Mari kita jatuhkan Mek Sabri pula. Saya kata berapa kali dah mau tukar Perdana Menteri. Maka saya, Datuk Seri Anwar, Anthony Loke berbincang berkali-kali, akhirnya bersetuju kita buat MOU. Mek Sabri jadilah Perdana Menteri. Sehingga Julai akan datang. Kami tak ganggu. Cuma kami tidak bantuan kepada rakyat memulihkan ekonomi daripada COVID, hendaklah diperuntukkan wang yang banyak. Bincang bersama. Yang penting lagi kena buat akta anti lompat parti. Akhirnya semua bersetuju. Akta anti lompat parti ini diluluskan dalam sidang parlimen yang lalu. Bila dah lulus, hadirin sekalian, tiba-tiba tekanan daripada kluster mahkamah. Nak bubar parlimen juga. Sebab Zaid Hamidi, kemungkinan kesnya akan dibuat keputusan bulan Februari. Bekas Presiden UMNO dah duduk dalam. Presiden UMNO sekarang sedang menanti. Kalau Eliket kata, ku tunggumu di pintu syurga. Najib pula kata, Zaid Hamidi, ku tunggumu di pintu penjara. Dalam keadaan begitu, Mek Sabri hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Eksekutif Perdana Menteri. Tiba-tiba 13 orang menteri daripada Bersatu dan PAS hantar surat lain kepada Yang di-Pertuan Agong. Artinya, Bersatu dan PAS vote of no confidence kepada Mek Sabri. Mek Sabri bukan dijatuhkan oleh Pakatan Harapan. Ia dijatuhkan oleh pengkhianat yang mengkhianati kita melalui syaratan MOF. Sebab itu calon, tuan-tuan nak sokong BN jangan. Puak-puak pengkhianat ni jangan bagi satu uni pun. Mereka khianati Mek Sabri. Mek Sabri tak ada pilihan melainkan kena bubar parlimen. Belanjawan dibentang 7 Oktober. Saya tengok hari bentang belanjawan itu, muka Mek Sabri jadi 4 segi. Muka jadi square. Kenapa dia tahu? Sekali-sekala dia angkat tangan kepada kami. Dia tak angkat tangan langsung dah belah sana. Kemudian dibentang belanjawan. Kesian pegawai kerajaan. Datuk Helmi tahu. Nak buat belanjawan ni pegawai kerajaan 2-3 bulan sebelum itu. Tamasan akhir. Nak tukar, nak pindah. Mereka tak tidur. Dibentang 7 Oktober. Adakah yang dibentang 7 Oktober itu belanjawan negara? Tidak. Itu sembang kedai kopi. Belanjawan negara mesti dibentang, dibahas dan dilulus. Baru boleh belanja. Ini bentang, tak bahas, tak lulus. Kemudian radio, TV duk ceritalah belanjawan ni. Kenapalah kamu sanggup menipu rakyat berterusan? Dalam belanjawan itu Zafrul ceritalah, Cik Mina nak buat mesin jahit, nak buat semua boleh buat pinjaman. 6,000 tak perlu bayar, grant. Tepuklah meja, pam. Sonok. Dalam belanjawan dia cerita Cik Kiah dapat 6,000. Dia tak cerita Cik Rosmah dapat 180 juta. Betul ke tak? Ni yang didapati salah sekarang dalam rayuan. Kalau rayuan ini ditolak, dia akan hidup dalam penjara barangkali hingga akhir hayat. Dalam penjara nanti, inilah satu pasangan yang paling ideal dalam dunia. Romeo and Juliet. Bayangkan dalam penjara nanti, beg tangan dibawa semua ke dalam penjara. Lebih 400 beg tangan. Najib tanya, ni Cik Ros beli di mana beg ini? Ini I beli kat Harrods. Orang sini tahulah Harrods di mana kan?
Ini you beli mana jam ni? Geneva. Berapa harga? 1 million. Hitunglah hampa dalam penjara tu. Hadirin sekalian, ada pihak mengatakan mereka ada duit berbilion di luar negara. Hadirin sekalian, saya mula-mula antara percaya dengan tidak. Tapi Saya minta maaf, kuasa, kita minta orang profesional Tan Sri Amrin buang 8 tahun jadi ketua audit negara, buat pemeriksaan, mengejutkan kita. Cara wang negara dibelanja. Bocor lebih 60 bilion setahun. Malaysia negara tiger of Asia, sekarang jadi tikus of Asia. Kita imbas kembali Tengku Abdul Rahman. Pribadi dia mungkin kita suka tak suka. Bila dia bersara sebagai Perdana Menteri, dia mampu beli rumah sebiji di Batu Peringgi, Pulau Pinang. Pencennya lebih kurang RM4,000 waktu itu. Nak tambah pendapatan, dia menulis dalam Akhbar Star, SIC, dapat RM1,500. Dia pergi London, masuk hospital, tak mampu bayar. Rakan-rakan tolong bayar bil hospital. Sepasang suami isteri, dua-dua menteri. Datuk Kadir Yusof dan Tan Sri Fatimah Hashim. Seorang menteri undang-undang, seorang menteri kebajikan masyarakat. Bila bersara, apa mereka ada? Rumah, kereta, adalah sedikit kesenangan. Sekarang, seorang bekas menteri jatuh helikopter. Bini dia ada mak dia berebut harta 2 bilion. Bekas menteri wilayah dalam mahkamah mengaku dia ada duit 900 juta dalam bank. Ni gaji ke curi? Kenapa mereka boleh buat? Kenapa mereka menang dalam pilihan raya? Because you ask for it. Sekarang rakyat dah faham. Menjadi pemimpin politik bukan nak cari kekayaan cara mencuri. Kita tengok mimpin-mimpin UMNO dulu. Bagaimana mereka membina negara. Kita mungkin jadi pembangkang, tapi mereka tak curi seperti sekarang. Sekarang ni, aduh, saya pun biasa jadi menteri. Saya tahu dah gaji menteri macam mana. Sebab tak pandai lagi mencuri. Tak tahulah lama-lama itu kau pandai. Akhirnya hadirin sekalian, kita buat perjanjian ini dan pilihan raya dipaksakan juga musim banjir ini. Dalam parlimen saya kata, nak suruh orang berenang pergi mengundi ke? Mahfuz Umar kata macam-macam. Dia bubar juga. Bubar juga, kita terpaksa hadapi. Kita mula dengan gementar nak hadapi pilihan raya. Kita kalah Melaka, kalah Johor, kalah di Sabah, kalah Sarawak. Macam mana ni? Kita start berunding kerusi. Keadilan kata kami layak tanding sini. Amanah kata kami lebih layak. DAP kata kami lebih hebat lagi. Bujah-bujah bersembang. Akhirnya 5 hari bulan November, Pakatan Harapan berjaya meletakkan 222 calon di seluruh negara. Tanpa bertemu. Kemudian kita mula berkempen. Dulu jelajah harapan kita mula bulan 1. Pilihan raya bulan 5. Sekarang jelajah kita kena buat dalam masa 3 minggu. Kami kena bagi pelancaran 3 pemimpin utama 4 termasuk dengan daripada Sabah, APCO dan juga Syed Saddiq. Kemudian kadang-kadang saya bersama dengan Anwar Anthony Lok, kadang-kadang kami berpisah membahagi-bahagikan tempat. 2 hari lepas saya dengan Datuk Seri Anwar di Kuala Langat. Pukul 3 petang tadi saya Datuk Seri Anwar di Titiwangsa. Malam ini
Datuk Seri entah ke mana, aku di situ. Lemah. Datuk Seri Anwar travel dengan helikopter, saya dengan jalan raya. Oleh itu, saya memohon maaf. Kata Sani tadi, izin lelaki, kahwin lelaki. Takkan saya nak kahwin dengan Sani. Tambah, nak menikah dengan Gana Petirau. Mampu. Mereka tak takut dosa, tak takut berat. Hantam orang. Hadirin sekalian, saya hingga Dr. Daniel hari ini buat ucapan dan sebar seluruh Malaysia. Ada seorang ustaz di Sek Kedah. Siapa mengundi selain Bahan dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dah jadi ahli parlimen tak silap saya 6 kali. Biasa jadi Menteri Besar Perlis. Menteri 2 kali. Zaman Najib dan zaman Ma'el Sabri. Tak dapat jadi calon, terbang ke Terengganu, cium dengan Ustaz Adi, jadi calon arau Perikatan Nasional. Budak, pemuda yang cerdik. Khairi Jamaluddin. Saya hormat dia, dia cerdiklah sikit banding dengan Pontian apa nama tu? Mat Mazlan. Dia kata saya mengemes untuk jadi calon. Sana tak boleh, sini tak boleh. Akhirnya saya jumpa dengan pemimpin UMNO Selangor. Dia kata tempat UMNO pun penuh. Akhirnya dia rayu pada MIC. Dapatlah dia di Sungai Buloh. Dan dia kata kalau dia menang, dia akan berbetul dan akan mengamuk dalam UMNO. Mampu. Seorang lagi timbalan Menteri UMNO tak dapat dijadi calon di Padang Besar. Bertanding bebas. UMNO. Lihat pula PAS. Kami, saya, Izham Hashim, Mahfud, Dr. Zul, Usam Musa, semua ni. Ini dianggap kumpulan Jebon. Kami ini, daripada zaman Tuguni Aziz Ustaz Padino, membentuk tahaluf siasi Pakatan Politik dengan DAP dan Keadilan. Kami nak pakatan ini teruskan. UMNO nampak kalau pakatan ini terus mereka bahaya. Mereka guna duit untuk beli pimpinan PAS. Claire daripada England kata, PAS terima 90 juta. Saya tak tahu betul atau tidak. Saya tak dapat tengok, cek dan sebagainya. I don't know. Haji Hadi saman Claire. Bila nak bercara, Claire kata, I am ready to reveal everything. Yang PAS terima 90 juta. Haji Hadi kata, jangan-jangan. Dia pun bayar 1.4 juta kepada Claire supaya kes itu tak diteruskan. Dia saman, dia bayar. Ini perkara yang paling pelik dalam dunia. Kalau kamu bayar supaya kes tak terus, itu bukan risyuah kah? Dia yang dakwa, dia bayar kat Claire. Seronoklah Claire duduk di England dapat 1.4 million. Bolehlah beli beg tangan Birkin. Kemudian akhirnya berpisah dengan DAP 2015. Berpisah dengan Keadilan. PAS membawa diri bersama UMNO. Kami digelar munafik haraki oleh Setiausaha Majlis Syura PAS. The highest body, ulama body dalam PAS. Kami dipanggil munafik haraki. Orang itu sekarang tak dapat jadi calon PAS, jadi calon UMNO. Belajarlah kita tadi sekalian. Kita boleh bermusuh dengan UMNO, bermusuh dengan Keadilan, bermusuh dengan siapa. Tapi jangan cop orang itu ahli neraka, munafik dan sebagainya. Kadang-kadang belum kita mati, Tuhan bayar balik tuduhan itu kepada kita. Please remind benda ni. Sekarang, dia yang gelar kami munafik haraki, jadi calon UMNO. Yang mereka kafirkan dulu. Hei, apa jenis politik di Malaysia aku pun tak faham.
Dengan itu, kita bergerak, jelajah harapan dan semuanya, maka hari makin dapat sambutan. Kemudian sampai pula lah kenyataan daripada 70 orang cendekiawan Melayu. Diikuti hari ini 105 pula NGO menyokong Pakatan Harapan. Artinya, orang atas pagar dah mula berubah. Mereka semua nak sokong Pakatan Harapan. Saya hadirin sekalian, hari ini gambar keluar di Tambak Johor. Di sebelah Singapura nak lintas ke Johor Bahru. Ribuan manusia nak pulang untuk mengundi. Yang bekerja di Singapura balik mengundi, mereka tak akan undi PN atau BN. No, no, no. Saya jumpa juga berjalan di kota Damansara. Jumpa orang Cina. Dia kata, saya baru balik daripada Melbourne. Saya kata, balik buat apa? Balik untuk mengundi Pakatan Harapan. Graf kita semakin naik, semakin naik. InsyaAllah, lebih kurang pukul 12 malam 19 hari bulan, satu demi satu berita kita dengar. Asyawani, daripada SB, daripada Borang 14, kita telah melintasi 112 kerusi. Sebab itulah, kalau saya duduk di sini memang, mungkin di sini Kota Raja majoritinya meningkat. Tapi kita mau Kota Raja menang. Kita juga mau Sabak Bernam menang. Kita mau Taiping menang. Kita mau Kuala Kangsar menang. Kita mau Masjid Tanah menang. Bila melebihi 112 kerusi, besok pagi pukul 10, motor berkuasa besar injinnya. Brum. Tiba di pekarangan rumah Anwar Ibrahim. Dengan kereta yang lampu biru di atas tu. Buat apa? Menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Negara. Maka, lebih kurang pukul 10.30 atau pukul 11, Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Akan bermulalah era baru di Malaysia. Kita akan lawan rasuah. Kita akan lawan keterisan. Program utama kita bagaimana nak membantu rakyat miskin. Sebab menteri walaupun ada 70, mereka tak ada telur sekarang ini. Menteri terlalu banyak. Menteri Timur Tengah, Menteri Timur Tepi. Dia kata, tengok sejarah perjuangannya sebagai menteri jaga Timur Tengah. Jumpa duta ni, jumpa duta ni, jumpa duta ni di Malaysia. Aku jumpa lebih banyak. Kita keterisan yang paling utama. Orang kata, boleh ke buat? Kenapa tak boleh? Datuk Seri Wazizah tak pengalaman jadi timbalan Perdana Menteri. Saya mana ada pengalaman Menteri Pertahanan. Tak pernah pengalaman. Bila askar tabik saya pun terkejut. Datuk Helmi waktu tu. Kita berjalan pun mengengkang periksa barisan. Tapi yang tak pengalaman memerintah, Transparency International membuat ukuran. Rasuah tempat 61, kita turun jadi nombor 51. 10 negara kita potong. Bila naik Perikatan Nasional Barisan Nasional, tempat 51, naik ke nombor 62. Bila lebay bersama dalam kumpulan itu. Judi, Linggoe, Cina, KP, Komunis. Turunkan judi, draw. Daripada 22 kepada 8. Lebay memerintah 8, naik balik kepada 22. Hei! Aku geli dengarlah. Oleh itu kita memulakan hidup baru.
mulai 19 hari bulan ni boleh? Tuan-tuan yang daftar mengundi di Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Perlis, Kedah, sila balik mengundi. Boleh? Balik mengundi. Sebab kita tak mau menang di Selangor. Selangor insya-Allah 22 kursi parlimen akan dimenangi oleh Pakatan Harapan. Okey. Janji macam-macam, tawaran macam-macam. Tiba-tiba kita tak lakukan. Tak penuhi. 5 tahun akan datang, serah kepada rakyat. Kalau kami menyeleweng, tolak pula kami. Boleh tak? Ini 22 bulan belum buat apa-apa, hampa rampas kuasa. Mengandung 9 bulan 10 hari. Kemudian 3 bulan hampa paksa beranak. Mana boleh? Orang pun tak ada jadi lagi. Lepas tu kita, bukan kami perfect. Kita tawaran kita lihat. Kalau kita lakukan kebaikan, 5 tahun lagi sambung sokong Pakatan Harapan. Kalau menyeleweng, jatuhkan mereka selepas 5 tahun. Setuju? Kita Pakatan. Terima kasih. Terima kasih.